Episod seterusnya podcast. Tak boleh kan? Dulu-dulu podcast ni dalam radio je boleh. Betul. Sekarang kita pun boleh buat. Setuju. Okay, boleh dengar suara yang background tadi tak, guys? Stand mic tak ada ke? Tak ada. Ini baru sebab apa kita tak pakai? Sebab kita nampak? Baru kita boleh exercise. Sebab kita sambil kita cakap tu sambil exercise. Dia ada sebab dia. Kalau pakai stand dia macam cabaran tu tak ada. So bila baru boleh cakap, okay tak? Apa pendapat tuan awak ni? Dah rekod belum? Ini yang mahal ni. Tangan jari. Tapi sebab kita belum rekod ni. Welcome to this Kingdom. Bertemu lagi kita dalam podcast seterusnya. Amirul boleh nampak visual tulang belakang apa? Tu okey, tapi nampak ada punya macam berbual tu ada lah. Okey. Guys, untuk makluman kita dah rekod episod podcast ni, tak ada macam-macam tetamu lah. Tapi kalau tak ada tetamu, kita nyak siapa yang ada. So untuk korang tengok version yang full, boleh tengok dekat YouTube channel Azri Walter, okay? Kalau mungkin siapa tak sempat nak tengok live, sebab kita sekarang ni live dia dah tak ada macam boleh tengok balik. Recorded tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak, tuan kena biasa ni mic depan ni kena. Saya tak boleh dengar. Ni mesti depan. Okey, baik. Sebab tuan punya mic tak ada apa ni? Dia panggil cloud lifter ni. Okey, baik. Okay. Post kat Spotify bang. Boleh. Saya sebenarnya Spotify macam ni cerita dia. Saya bagi tahu saya sebenarnya banyak dah rekod podcast dekat Spotify, cuma yang account saya tu tak bayar lagi. Maklumlah orang meniaga, dia tolak kita punya kad tu. Kad orang meniaga ni dalam account duit jarang ada, sebab tu sos top up. Dia belum bayar lagi guys. Berapa 100 lebih apa Spotify dia belum bayar lagi. Itu yang tak boleh nak post tu. Tapi reality lah, betul tak? Sanggara hidup ada benda tersangkut. Terus saya tak biasa usahawan bagi tahu lah. Okay. So apa kita punya? So hari ni kita nak topik, kita nak bawa topik kemasyarakatan. Tapi kita nak tengok daripada perspektif Azri Walter sendiri sebagai seorang usahawan. Okay. So berkenaan, mungkin sebelum ni tuan selalu cerita pasal benda ni, mungkin on-site yang terlalu general. Okay. Kan? Mungkin ada orang yang setuju, tak setuju. Okay. Tapi sekarang ni saya nak tanya tuan, pasal work-life balance tuan. Sudah. Daripada perspektif seorang usahawan. Okay. Maksudnya kita ini orang marah ni, work-life balance tak nak. Sebab tu saya sekarang ni saya tanya tuan on perspektif usahawan. So kalau sesiapa yang bukan usahawan, dia tak boleh trigger sebab ni usahawan punya perkara. Usahawan lah. Ni khas usahawan saja. Ya betul. Khas usahawan. Bukan untuk makan gaji lah. Betul. Work-life balance. Bagi saya kalau usahawan kita sebab sesiapa yang pilih buat keputusan untuk jadi usahawan sepenuh masa, betul, dia kena tahu bahawa jadi usahawan ni kerja tak kira masa. Okey. Kita tak ada punch card. Kita tak ada spesifik kerja 8 jam. Sebab kita punya kerja ni adalah based on result yang kita nak. Sebab kita bukan jabatan kerajaan ataupun tempat-tempat yang ada bajet kan. So jadi apa yang kita punya kerjaya sebagai usahawan ni, work-life balance tu bagi saya, fasa permulaan meniaga tu selalunya memang tak ada masa kan. Okay. Memang kebanyakan masa develop the business. Lagi-lagi kalau business tu still depends on orang tu, self-employed, lagi kurang masa lah. Cuma dia boleh always set bila dia nak ada masa untuk diri dia, untuk family dia. Dia tak depends on orang lain punya time. Contoh macam Sabtu Ahad ataupun cuti umum. So dia always boleh set sendiri. So itu work-life balance lah untuk usahawan bagi saya. Permulaan tu dia macam ni lah. Sebenarnya dia depends on individu lah tuan.
Sebab bagi saya semua orang tak sama. Setuju tu? Ada orang dia memang life dia yang standard masyarakat punya. Maksudnya dipanggil weekenders. Okay, weekenders. Okay, dulu dia makan gaji, dia adalah weekenders. Bila dia kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad adalah waktu untuk dia berlibur. Betul. So bila dia jadi usahawan, so dia still maintain that kind of lifestyle. Faham tak? Jadi bagi saya dia depends orang lah, sama ada dia willing to change. Kau tahu tak, ada orang dulu dia makan gaji, lepas tu dia buat bisnes. Okay. Sepatutnya dia unlimited. Betul? Betul, setuju. Tidak ada limitation lah sepatutnya. Tapi dia bring the same mindset, the same attitude masa dia kerja. So dia tak pasal benda ni. Sebab tu ramai orang dia ada limitation, bagi saya lah. Sebab tu tuan, kalau kita tengok usahawan ni kan, bukan semualah, segelintir usahawan sebenarnya dia bukan struggling on develop the business tau. Okay. Dia struggling on develop themselves as a human being. Okay, ni term baru. Ya, dia sebenarnya struggling untuk develop diri dia, nak maintain. Kau tahu tengok kebanyakan soalan macam nak konsisten. Okay, betul. Faham tak? Faham. So dia sebenarnya, dia sebagai individu tu, dia tidak kompeten menjadi seorang usahawan. Sebab usahawan sepatutnya bila kita buat bisnes, kita tak ada masalah dah bab-bab attitude personal apa semua ni. Kita semua dah solid. So bayangkan satu orang dia baru nak start berniaga, dia baru nak develop attitude dia, dalam masa sama nak develop the business. So kau bayangkan ada dua benda yang dia kena develop. Itu jadi stres. Sebab tu bagi saya, tak semua orang boleh jadi usahawan. Ni, tolong pakai top up belikan air ni. Cakap. Okay, so boleh cakap macam ni lah. Tuan setuju tak? Kalau sebenarnya usahawan ni, orang yang dia punya flexibility dia tu tinggi gila, sampai orang Americano biasa. Sampai kebiasaannya dia dia tak perasan yang sebenarnya dia ada fleksibel tu. Contohnya macam jadual. Okey, secara normal ni dah disetkan kita punya jadual daripada Isnin hingga ke Khamis, Jumaat kita kerja. Lepas tu Sabtu dengan Ahad kita bercuti, berlibur macam tuan cakap tadi. So supposedly usahawan ni orang yang boleh mencorakkan daripada A to Z dia punya life tu semua sendiri, termasuk time dia berlibur, time bila dia nak kerja dan sebagainya. Maksudnya dia ada ability untuk manage dia punya jadual hidup dia. Okay, tuan tadi tuan cerita pasal, so kalau dia punya attitude ketika makan gaji tak okey, so tak ada jaminan kalau dia buat bisnes attitude dia akan okey. Dia akan always ada problem tu. Sebab tu bagi saya kerja makan gaji ni adalah satu platform untuk develop kita punya karakter, develop attitude, belajar untuk follow the system, belajar untuk jaga masa, belajar untuk bagi effort 200%. So bila dia buat bisnes, dia bring the same attitude. supposedly kita memang follow the system, tapi ada dua jenis. Satu sistem memang dah di-create-kan, satu lagi sistem yang kita sendiri buat untuk diri kita. Maksudnya tuan saya cakap, kita pun bangun awal pagi. Kita pun maksudnya kalau orang kerja daripada sini ke sini, kita kerja ke sini ke sini, mengikut kita punya sistem sendiri. Ada orang dia ingat bila buat bisnes ni freedom, maksudnya dia bangun lambat pun tak apa. So ini yang tak okey. Tujuan dia katakan, tujuan dia nak freedom supaya dia boleh bangun suka hati bila dia nak. Tapi kalau contohlah orang yang memang develop dia punya self discipline dia, dia tak perlukan sebab tuan. Bukan sebab dia kerja, bukan sebab dia berniaga. Sebagai manusia, dia memang always nak dia sendiri always beat the sun. Sebelum matahari muncul, dia beat matahari dulu, macam tu. Maksudnya dia tak perlukan apa-apa benda lain, sistem sekeliling dia untuk move diri dia. Okay, berkenaan tuan cakap ada pasal losing tuan punya part of life. Okay, mungkin dengan keluarga. So adakah contohlah macam hari ni kan, hari Sabtu saya boleh terbang ke mana-mana sebenarnya. Kan? Betul. Alhamdulillah ada duit, ada masa, tak payah isi borang, tak payah apa benda ni semua. So mungkin dia tengok orang lah tuan. Bagi saya, macam saya rasa macam ni yang kita buat kerja ni kan, we recording something, a part of the business punya activity. Bagi saya kerja ni adalah saya punya life. Saya setuju tu. Kalau saya tak buat kerja, saya tak hidup. Saya setuju. Macam tu. Setuju. Mungkin ada orang yang dia separate
Kerja-kerja, life. Sebab tu dia perlukan the balance in the life. Okay. Macam saya develop saya punya mind bahawa kerja adalah saya punya kehidupan. Kehidupan adalah kerja. Macam tu. Okay. Jadi saya tak ada istilah macam mana to balance antara kerja dengan life lah. So sebab tu kena tengok orang. Jadi kesilapan ramai orang diikut macam mana orang lain buat. Dia bukan ikut apa yang dia nak. Contoh macam tu lah, pakai cermin mata siang sahaja, malam dia tak nak pakai. Sunglass sebab apa? Sebab dia tulis sunglass. Cermin mata hitam, maksudnya kena pakai siang. Okay. Contoh macam tu lah. Dia always follow macam tu. Contoh kalau dia katakanlah dia nak buat live, dia nak pakai cermin mata hitam, dia rasa tak okey sebab itu adalah sunglass. Contoh macam tu. So macam tuan cakap Adian, tuan, part of tuan punya losing is losing tuan punya masa dengan keluarga yang tuan cakap Adian. So adakah kalau orang tu dia jenis yang suka spend dengan keluarga, dia tak boleh jadi usahawan? Tuan rasa, tuan punya perspektif. Tak. Okey, dia boleh je jadi usahawan. Okey. Cuma tak okey masa dengan keluarga tu maksudnya apa? Maksudnya tak, sebenarnya kan saya rasa ramai orang dia lack on management tuan. Okay. How to manage the family sebenarnya. Okay. Sebab tu ada lelaki yang ada pasangan, ada anak, kadang-kadang dia kata bila dia bujang dia ada impian. Okay. Bila dah kahwin dia dah tak boleh buat banyak benda. Sebab apa? Dia ada tanggungjawab. Bagi saya itu adalah salah satu sejenis excuse yang dia pilih untuk hidup dia. Sebabkan dia ada anak, sebabkan dia ada isteri, sebab dia ada commitment to the family. Because of that dia tak boleh buat seperti mana apa yang dia nak capai ketika dia bujang dulu. Bagi saya, kalau orang tu betul-betul nak, ketika bujang dia ada impian, dia belum capai, ketika dah kahwin dia always keep on doing menuju ke impian dia. Kalau dia ada keluarga, dia belajar macam nak manage the family. Sebenarnya management je. Isu dia kecil je, management, how to manage the family. Contoh, saya bagi contoh lah. Katakanlah satu orang, dia dapati waktu, katakanlah dia ada anak pergi sekolah, okay? Waktu pergi sekolah tu dia ada banyak benda nak terlibat dengan bisnes. Mungkin nak jumpa team, mungkin nak jumpa supplier, mungkin nak jumpa customer, mungkin nak uruskan parcel, mungkin nak buat documentation. So dia tak boleh nak commit hal ehwal anak. Jadi dia ni sebagai usahawan dia fikir, macam mana aku nak solve macam mana aku nak solve perkara ini untuk manage anak ni. So dia pun fikir, okay, dia tengok cash flow dia, sebulan dia ada 1,800 extra money. So dia kata, why not 1,800 ni aku start hire people untuk jadi PA dia, atau jadi assistant dia, atau jadi driver dia, which is 1,800 ni akan menyelesaikan tanggungjawab dia untuk ambil dan hantar anak pergi sekolah. Supaya dia boleh fokus dengan kerja dan bisnes dia, supaya boleh earn more money to provide for the family. Jadi itu maksudnya mindset dia, kita generate cash flow tu to spend the money. Maksudnya apa benda yang kita nak uruskan family kita dulu, supaya kita boleh lagi grow. Ramai orang dia stagnant kat bab tu, management. Dia tak tahu macam nak buat ni. Lagi kalau anak-anak kecil-kecil kan. Ni based on daripada soal siasat lah. Saya pada mungkin member saya yang apa orang yang terdekat dengan saya, dia bagi tahu yang macam ni lebih kurang. Mungkin benda ni tak berapa sesuai dengan daripada sisi usahawan. Ni ambil tisu leh. Mungkin ni tak berapa sesuai daripada sisi usahawan, tapi kita nak dengar agak daripada sisi usahawan. Okay. Let's say dia punya statement dia macam ni. Anak ni membesar sekali je. Kalau kita terlalu sibuk, tiba-tiba anak tu dah besar. Okay. Sebab tu kena tengok jenis individu. Ada orang dia memang particular bab-bab ni. Dia full of emotion. Banyak, dia lebih kepada moment. Ada manusia yang macam tu. Betul, saya setuju. Dia moment, dia suka moment. Anak dah pandai sebut papa. Okay, ada orang dia memang nak that kind of moment. Anak dia pandai jalan 3 langkah, dia nak moment, dia tengok dia ada. Ada orang memang macam tu. Setuju. So kalau dia macam tu, it's okay for you. Ada orang dia tak ada, dia tidak ambil berat tentang benda-benda yang kecil. Bagi dia itu adalah benda-benda minor dalam hidup. The biggest, dia lebih kepada bigger picture. So apakah knowledge ataupun apakah ilmu, sama ada kehidupan ataupun tentang financial ataupun tentang
career yang dia boleh bagi kepada anak dia. Yang mana dia sebagai lelaki sekarang ni kena belajar, kena explore banyak benda. So ada dua jenis orang lelaki. Cuma jadi perbalahan dia bila orang bila dia bagi tahu mesej ni, nombor satu, orang yang bagi tahu mesej ni mungkin ada yang dia memang paksa orang lain supaya orang tu jadi macam tu. Okay. So saya deeply believe, saya 100% believe, saya tak ada mana-mana video saya live saya tak pernah paksa orang lain jadi macam saya ataupun ikut apa yang saya cakap. Kedua, orang yang dengar tu dia ingat bila kita bagi tahu maksudnya kita paksa dia supaya buat macam tu. Faham tak? Sebab tu datang kemarahan, tidak setuju dan sebagainya. Sebenarnya kita just nak sebarkan mesej tu kepada seluruh manusia. Jadi dalam ramai-ramai tu, siapa yang rasa ini adalah dia, so dia boleh buat. Betul. Siapa yang dia rasa this is not for me, aku tak buat. Betul. Itu sebenarnya. Sebenarnya definition tu sangat subjektif lah. Cumanya tu, tapi tu adalah one of kita punya goal untuk podcast ni. Sebenarnya kita just nak tunjuk, okay, ini adalah pros dia, ini adalah cons dia. Kalau kau di pihak sini, kau pilih sini. Kalau rasa kau bukan pihak sini, tak apa, boleh choose another side. So tak ada masalah pun. The art of choice, tuan. The art of choice. Dalam hidup ni semua orang boleh pilih dia nak jadi apa. Cuma saya selalu bagi tahu, apa-apa yang kita pilih, what kind of life yang kita pilih, adakah kita sanggup berkorban atau tak? If anything happen to our life, jangan marah orang lain. Jangan complain, jangan salahkan orang lain, jangan blame others, because kita yang pilih kita nak hidup macam mana. Contoh, saya pilih hidup yang mencabar. Saya buat benda-benda yang penuh risiko. Saya buat benda-benda yang tak biasa macam orang. So saya tahu apa yang saya bakal lalui dalam hidup. So apa-apa berlaku, saya responsible terhadap apa yang saya buat. Itu tanggungjawab saya. Saya tak salahkan sesiapa pun. Apa pun kerugian, kesalahan, kecapresan, kesilapan saya buat, saya ambil tanggungjawab tu. Itulah lelaki. Setuju tak? Terutamanya anak jantan. Be responsible, bertanggungjawab terhadap apa decision kita buat. Sama ada, kalau dalam hidup ni guys, simple je. Kalau kita buat salah, kita belajar. Kalau kita buat decision betul, kita tetap terus belajar. Jadi tak ada isu menyesal pun. Dalam hidup kita ni tak ada benda menyesal pun. Itu adalah perjalanan hidup. Cakap orang kampung saya cakap tak tuan, there is no losing, always learning. Oh, jahat kampungmu. Penatang. Tuan, saya sangat setuju bila tuan cakap ilmu ni sebenarnya bermanfaat untuk orang maksudnya contoh pasal dia nak explore diri dia pasal tahap diri dia. Let's say dia nak kerja, ada orang kerja dia boleh kerja, dia punya tahap otak dia tu boleh kerja fokus jauh. Dia punya advantage. Ada orang yang sikit masa tapi efficient. Dia depends lah. Macam saya cakap pasal kerja sampai tak rehat dia sebenarnya benda tu pun tuan, masa tu saya cakap first kali apa preparation itu, apa yang kita makan, quality sleep kita kan. Kadang-kadang orang cakap okay, betul lah sains cakap tidur kena at least 8 jam untuk orang dewasa. Tak, okey, sains cakap. Tak, sekarang ni kenapa kita kena ikut dia cakap dia? Because setiap orang manusia lain. Betul, itulah. Contoh dalam bab diet diet. Ada orang dia sesuai diet macam ni. Ada orang buat macam ni jadi. Ada orang buat macam ni separuh mati tak jadi-jadi. Sebab apa? Sebab manusia diciptakan setiap orang lain. Betul, saya setuju tak? So rules dia, semua orang kena dengar dia punya badan dia. Dia kena dengar sebab tak ada siapa tahu. Sama macam tadi pakai cermata. Sebab apa bila sains cakap kau setuju? Sebab apa bila doktor cakap kau setuju? Sebab apa bila farmasi cakap kau kena makan ubat ni kau setuju? Kau sendiri ada tanggungjawab tak untuk fikir? Why should I? Itu setuju. Faham tak? Betul. Kalau tak, contoh manusia betapa mudahnya dia. Kena buat macam ni lah. Dia cakap macam tu. Orang ni, betul, jawatan dia sekian-sekian. Kena buat. Nampak? Setuju. Senang je manusia dia otak-atik kan. Betul. Jadi orang yang tak nak fikir, dia always akan kena jadi slave lah. Senang cerita macam ni. Saya rasa saya rasa dia punya analogi dia, kalau kita bentangkan map peta, orang tu mungkin duduk kat Brazil, orang tu mungkin duduk kat Malaysia. So kalau digunakan dia punya arah tu, dia macam duduk kat Malaysia, tak ciah nanti dia sesat tahu ke mana. Sama macam tuan cakap pasal biologi. Sebab saya pernah involve dalam perkara-perkara sains ni. There is no one solution
fit for all the problem. Maksudnya tak sebab tu dia banyak sebab tu ada contradiction. Okey, ada sebab tu banyak. Okey, macam diet tu yang kat dia ada keto diet, intermittent fasting lah, vegan lah, apa semua benda. Sebab dia ambil satu grup, kaedah sains macam ni, dia ambil satu grup, contoh dekat kawasan Lembah Kelang. Okey, dia ambil satu grup and then dia kaji daripada grup tu. And then dia dapatkan data daripada grup tu. Mungkin orang yang biologi di geografi dia lain, apa semua dia lain, dia punya result. So tak boleh try and error lah, try and error. Betul. Lagi satu, okay guys, saya beritahu korang satu kisah. Ni kisah benar. Okay. Tapi bila saya cerita ni, saya bukan belagak. Saya just bagi tahu apa yang saya punya talent yang Allah bagi. Saya punya kardiovaskular level tinggi. Okay, dekat Malaysia ni, okay, kalau contohlah saya main bola. Bila kita buat fitness test ataupun training yang melibatkan fitness, kena lari dekat track warna merah tu, apa dipanggil? Balapan. Kalau kita buat fitness blip test atau apa-apalah, fitness training, selalunya mereka yang kaum India ni selalu depan. Betul. Dia memang orang Melayu yang selalu akan always duduk depan bersama-sama yang geng-geng kawan-kawan yang India ni, ataupun lebih laju daripada diorang. Saya walaupun saya tak training, saya still boleh compete dengan diorang. Itu saya punya genetik lah semua tu. Saya ada kelebihan tu. Jantung saya kuat. Kalau saya tak training pun saya fit. Macam tu. Okay. Apa violation pula ni? Tekan confirm. Okay guys, TikTok dah bagi amaran kepada kawan-kawan, boleh tak sambil-sambil kita berbual ni tolong tekan back kuning di bawah. Kami ada meniaga t-shirt Nyak Sampai Lunyai, tinggal 55 pieces, 55 helai sahaja. Ada yang tinggal saiz L, saiz XL. Boleh tak sambil-sambil tu tolong tekan, ataupun siapa yang betul nak boleh purchase dekat beg kuning di bawah, ataupun boleh dapatkan mungkin extra planta, 6 jenis kekacang, 6 jenis buah-buahan. So boleh tengok kat bawah tu, sambil-sambil tolong 3-4 orang tolong tekan-tekan bagi nampak sekarang ni sedang berlaku jualan. Kalau tak TikTok dia keluar, dia kata live kita ni violation. Sebab kita letak TikTok shop tapi tak berniaga. Kita akan ajar TikTok cara berniaga sebenarnya. So macam yang tuan cakap, mungkin ramai okey ni boleh. So macam yang kita cakap tadi kan, macam tuan cakap, okey, mungkin orang sebenarnya bila tuan cerita pasal kardiovaskular, benda tu tak nampak. Mungkin orang boleh cakap pore apa semua benda kan. Tapi okey, analogi saya apa yang saya boleh nampak, contoh yang macam pemain NBA tuan. Takkanlah orang cakap, dia cakap aku tinggi. Orang tak boleh cakap dia belagak sebab dia tinggi. Faham tak? Maksudnya tu genetik yang kita boleh nampak secara mata kasar. Maksudnya apa yang tuan boleh apa yang tuan explain tadi, gitulah lebih kurang analogi dia. Sebenarnya dia dah memang macam tu. Sebab tu bila orang macam saya ni, karakter macam saya, bila saya buat konten kat media sosial kan, saya akan mudah dibenci. Sebab majoriti manusia humble tak tentu pasal. Betul. Dia takut nak setuju dengan apa kemampuan dia. Alah, contohlah tuan tengok dalam masyarakat lah. Kalau kawan kita ada beli kereta baru, kita cakap, kau baru beli kereta baru ke? Apa dia orang akan jawab? Selalunya apa dia orang akan jawab? Tak ada, biasa je lah. Nampak? Okey. Katakanlah orang baru ada satu pencapaian, kau baru ni aja, biasa je lah. Nampak tak? Betul. So kita ada kecenderungan, kita rasa kalau kita mengaku kita tu boleh buat apa, ia adalah bongkak dan belagak. Sebenarnya bagi saya dia bukan belagak. Ia adalah satu self confident, bagi tahu apa yang kita buat, apa yang kita boleh, apa yang kita mampu. Kita bagi tahu orang lain apa yang kita boleh buat. Itu saja. Okey, saya tadi tuan, okey, sebenarnya kita punya virality ni dah organik kan. Dah telah menyusuri platform yang lain yang burung-burung warna biru tu. So saya nampak ada posting. So one of the post tu tuan punya video lah. So mungkin culture dekat sana tak macam culture dekat sini. Mungkin yang cakap bila kena satu kali tu macam panahan. So mungkin dia tak bersetuju lah. So dia ada, saya tengok one of the comment dia ada macam ni cakap. Since tuan cerita pasal confidence, dia komen macam ni. Kadang-kadang orang yang confident ni shameless. Apa tuan punya pendapat? Shameless tu apa? Maksudnya tak tahu malu. Okay, apa betul pendapat tuan? Kalau orang-orang confident ni tak tahu malu, maksudnya orang yang selalu malu tak confident lah. Betul. Tak.
Tak. Bukan pasal tu. Bagi saya, orang confident ni dia datang daripada dalam diri dia. Which is dia tak perlukan approval. Even kalau orang tak setuju pun it's okay. Dia still confident. Dia takkan ubah pun. Bahawa bila dia buat macam tu, orang lain cakap macam ni, dia akan ubah diri. Tak. Dia always akan jadi diri sendiri. So itu adalah satu bukti bahawa dia confident dengan diri dia. Dan kebanyakan orang yang komen-komen macam tu, saya berani jamin. Nombor satu, akaun dia bukan letak gambar dia. Betul. Kedua, dia tu hidup reality dia. Mungkin kita cuba letak empathy, tuan. Tuan bayangkan, why on earth ada manusia sanggup luangkan masa dia mengeluarkan kata-kata kebencian, kata-kata negatif kepada orang yang dia tak kenal, dalam keadaan mungkin dia marah, mungkin dia bagi saya marah lah. Sebab kalau kita buat benda ni triggered. Sebab apa? Sebab ada somewhere apa yang saya buat atau saya cakap terkena kepada dia. Betul. Dia rasa saya tuju kat dia. Faham tak? Sebenarnya dalam dunia ni, sebab tu saya cakap, kita duduk dalam satu era yang kita semua ni terlalu mudah kecil hati. Betul. Banyak kecil hati, banyak merajuk, full of emotion yang kita tak boleh kawal. Sebab kita kena tahu realiti dunia ini semakin keras. Hidup ni keras. Dekat mana-mana kita pergi, environment sekeliling kita, even kehidupan ni always akan banyak benda yang tidak akan berpihak kepada kita. Betul tak guys? Ada banyak benda yang kita nak tapi tak berpihak kepada kita. So kalau kita ada satu always ikut kita punya emotion, macam mana kita nak survive dalam hidup ni? Faham tak? Sebab tu saya selalu bagi tahu tentang develop a strong mind, strong body, supaya kita ready untuk bertemu dengan hidup ni. Kalau tak, kita always kejap-kejap kecil hati, kejap-kejap mengajuk. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah banyak perkara, siapa mengajuk ni memang dia rugi, tuan. Betul, saya setuju. Sangat setuju, tuan. Kan? Sebab kalau kita tengok sekarang ni, sampai dah tak boleh say no, tuan. Maksudnya okay, let's say saya ajak tuan pergi makan pizza, tuan diet, let's say. Lepas tu bila tuan say no, tuan rasa tak boleh say no ke saya, sebab nanti dia terasa hati, sebab faham tak? Wait. Bagi saya, semua orang kena ada ability to say no, and no means no. Itu adalah prinsip, tuan. Betul, saya setuju. Okay, saya tahu ramai orang kat luar sana hidup dengan cara jaga hati orang sebab tapi dia tak nak pun. Okey, kalau kita ulas secara mendalam lah. Kalau orang tu buat sebab jaga hati, di manakah keikhlasannya? Faham tak? Berbanding dengan dia bagi tahu dia tak nak, tapi dia ikhlas bagi tahu dia tak nak. Ataupun dia cuba-cuba buat, akhirnya bila buat benda yang tak apa ikhlas ni, apa result tu? Dari segi relationship tu pun tak dapat kesan dia. Betul. Maksudnya ibaratkan kalau kita say yes kepada semua orang, sebenarnya kita say no kepada diri sendiri. Lebih kurang macam tu lah. Keras ke tu. Sebab memang macam tu sekarang ni lah. Even kalau kita tengok vibe yang bebas, sebenarnya dia okey kepada semua benda. Sampai dia dah tahu mana dia stand. Macam okey, kita boleh cakap kita adalah stand di pihak yang orang cakap masculine, kan. Kita di orang cakap macam tu, cakap old school punya era. Traditional. Masculinity. Okey, sekarang ni punya vibe meet in the middle. So maksudnya sana boleh, sini boleh. Dia macam ni. Supposedly zaman dulu perempuan be feminine, lelaki be masculine. Sekarang ni dia dah nak tolerate lelaki anjakkan sikit untuk be a bit feminine. Perempuan pula boleh cakap kasar, boleh dah tak ada polite apa semua, untuk be a bit masculine, so that dia boleh ada equality. Yes. Ini agenda kepala bana ni sebenarnya. Kalau kita perasan, sebab bagi saya, sebab tu kita tengok dekat barat memang banyak yang jahanam lah. Diorang, saya syak another 15 to 20 years ketamadunan manusia barat akan jahanam lah. Sebab diorang banyak pening tentang cara hidup, masa social mindset, dengan benda-benda label apa semua, diorang akan pening lah. Cumanya yang the sad part is, bila kita ada teknologi media sosial, so
the ideologi tu dia berkembang ke seluruh Dengan dunia. pesat, betul. Kalau dulu ada surat khabar macam tu. dan sehinggalah sampai ke Malaysia. Dan dia akan attack golongan mana? Generasi Z. Betul. Yang mana generasi Z ni, Gen Z yang paling banyak consume konten dekat media sosial. Generasi Z yang paling banyak aware dengan teknologi dan internet. So impak dia tu akan kepada generasi muda. Sebab tu kecenderungan, okay, Gen Z ni dia rebel lah. Dia macam kita pun pernah muda kan. Cuma dia orang tak faham menggunakan rasa kemarahan, pemberontakan tu nak hala ke mana. Tapi ramai orang cenderung untuk blame others. Digunakan pemberontakan tu untuk mencari siapa salah. Bagi saya, kita boleh layan sifat kita sebagai satu orang yang muda ni dengan ada banyak energi, ada banyak benda Api kita ya, api pemberontakan yang mengalir dalam darah sebagai satu orang generasi Z ni. Apa yang nak buat, kita halakan ke arah develop diri kita. Setuju tuan. So kita tak boleh cakap budak muda, kau orang muda, kau jangan layan sangat kau ni sifat muda. Tak boleh, sebab dia orang memang muda. Seperti mana kalau kanak-kanak kan, kalau budak-budak kita pergi mana-mana, apa kerja dia orang? Main je. Boleh ke cakap dengan budak-budak, jangan main, kepala otak kau itu kerja dia. Takkan, dek, jangan main, pergi kerja, jadi dispatch. Faham tak? Faham. So itu adalah fitrah dia, fitrah kanak-kanak, fitrah orang yang remaja, fitrah orang muda. Cuma kita kena bantu dia orang halakan, it's okay untuk jadi orang muda. Cuma kau gunakan semangat kau ni, rasa nak memberontak ni ke arah, okay, kalau kau rasa tempat kerja kau tak best lah, atau kau rasa ramai orang ni zalim, why not kau develop kau punya own company? Develop lah 10 company. Kalau kau rasa company kau kerja ni tak best, gunakan kemarahan tu in a style way, develop company lagi handal daripada company kau kerja. Baru champion. Nampak tak? Setuju. Tapi ramai orang dia buat apa? Just complain je, tulis kat story, tulis kat Twitter, marah. At the end of the day, bila umur dia dah 40, dia tak nothing improve. The only thing yang dia tahu ialah always complain. Dia sebenarnya kalau macam Suan cerita pasal api tadi kan, dia sebenarnya kalau dalam engineering ataupun dalam sains dipanggil frekuensi naik. So frekuensi ni relates dengan energi lah. So energi ni dia boleh transfer daripada one state to another state. So macam tu cakap, kalau lah orang tu dia pandai tujahkan dia punya energi tu daripada energi tu, api tu kalau kira negatif lah. Kalau kita senyap tolak sambil ni lapkan muka saya. kalau dia react wrong way. Tapi kalau dia guna, tapi betul kan, kadang-kadang rasa marah tu, geram aku nak buat lagi. Betul, saya setuju. Saya sangat setuju. Okay, kalau kita tengok, it's okay kita, bagi saya kita lelaki ni kan, kita memang ada saya tak tahulah, saya rasa itu kejantanan lah. Kita memang ada spirit macam meluap-luap, nak melawan, macam nak membuat. Ini tak ramai ada masih sebab saya boleh nak angkat, saya kan nanti ketiak nampak tak elok. Betul. Okey, terima kasih okey. Kat mana kita tu? kejantanan tu. Kejantanan. Kita lelaki dia memang ada. Saya yakin lah, lelaki macam mana pun dia always ada. Dia memang kita punya fitrah sebagai satu orang lelaki. Cuma isu dia, kita nak tujahkan ke mana? Ke mana perkara tu ingin dibawa. Ada orang guna cara salah. Ramai orang ingat kita jadi anak jantan ni pergi gaduh dengan abang, sparring jom, melawang, gaduh kat komen. Tak, lepas gaduh kat komen, apa kita dapat? Apa kualiti yang improve? What happened to our life? Lepas kita gaduh-gaduh kat komen, gaji kau naik ke? Income aku naik ke? Tak. Kita akan mula-mula kita tak setuju satu benda. Lepas tu kita tak bersetuju cara kita berdebat tentang satu perkara. Lepas tu kita tak setuju macam mana satu pihak berkomunikasi, cara komunikasi dengan kita. So akhirnya akan banyak berlaku emotional damage, emosi. Akhirnya apa tahu? Matlamat utama untuk bagi tahu macam ni guys. Siapa rasa dia nak live the life to the fullest, always ada peluang. Kalau kau lahir miskin, kalau kau lahir biasa-biasa, kau nak jadi orang yang luar biasa, it's always ada peluang untuk kau ubah hidup kau. Syarat dia, kau mesti ingat diri kau sampai lunyai. Kau kena ada ability untuk always willing sacrifice, terutamanya ketika waktu
usia muda remaja. Sebab bagaimana kita lalui usia muda remaja kita ni menentukan hari-hari tua kita. Simple. Kalau tak percaya apa saya cakap ni, korang boleh tengok dalam masyarakat. Even kau boleh tengok mak bapak kau sekalipun. The real contoh real benda yang berlaku dalam hidup ni kita boleh nampak. Okay. So adalah sama ada orang nak belajar atau tak. Itu je. So semua orang boleh pilih. Kau nak rasa hidup biasa-biasa because of kau tak berani untuk hadapi risiko, challenge dalam hidup ni, ataupun kau always berani ambil cabaran dalam hidup ni to be a better person. Kita boleh pilih. Tadi tuan cerita pasal kalau kau tak suka kat company tu, kau buka sendiri tak? Nampak macam simple, tapi sebenarnya tuan, okey, ni ada kisah dia, kisah betul lah. CEO Zoom. Okay, CEO Zoom ni dia kemukakan satu yang berkaitan macam Zoom lah. Dia kemuka, dia bagi tahu kat company dia kerja dahulu, dia bagi setahun lepas tu tak ada apa. Dia geram, dia keluar dari company tu, dia buat sendiri. Dia buat Zoom. Jadi kompetitor. Yes, jadi Oh, yang Zoom sekarang jadi Zoom tu lah. Jadi Zoom sekarang. Oh, asalnya dia Zoom out. Asalnya dia kerja Zoom out. Lepas tu dia buat tadi, dia Zoom in. Itu baru betul. Sebenarnya kalau kita tengok ramai yang duduk kat CEO sebenarnya memang macam tu tuan. Ya. Dia nak buat satu takleh, dia keluar dia. Itu hanya akan berlaku kepada minority people lah. Okay, ada soalan guys? Bual lagi soalan. Sonok kan bual ni kan. Kau okay ke guys, kawan-kawan? So far, terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi gift. Maafkan saya ketika mungkin saya tengah bercakap tak perasan kehadiran korang guys. Saya alu-alukan kehadiran dan kesediaan korang untuk mendengar dan menonton. Kepada sesiapa yang bagi gift ataupun yang beli baju, yang beli Estaplanta, thank you very much. Thank you for all the support. Semoga kita lepak sini, kita dengar petang ni, dia bukan perbualan kosong. Saya yakin this kind of conversation jarang berlaku. Okay, yang mana ia adalah realiti hidup. Ya, sebab okay, contohlah, saya pernah jadi remaja lah. Okay, saya faham bagaimana menjadi satu orang remaja yang penuh dengan ketidakpastian dalam hidup. Dia tak tahu apa nak buat, apa nak kena buat. Sebab tidak dinafikan tak semua ayah akan function sebagai seorang ayah, which is akan guide dia how to be a man, terutamanya anak jantan. So ada ramai orang mencari-cari, tak tahu nak buat decision dalam hidup dan sebagainya. Lagi-lagi bila zaman sekarang ni tak macam zaman dulu. Bila zaman sekarang ni ada 1001 pilihan, peluang dan benda-benda yang distract kita punya mind. Betul. Kejap-kejap nak buat ni, kejap nak buat tu, kejap nak buat ni, kejap nak buat tu. Sebab apa? Sebab ada banyak benda. So zaman dulu tak banyak benda, ada satu je, buat sampai jadi. Okay, itu je nampak, tak tahu dah benda lain. So menjadi satu orang remaja zaman sekarang ni bagi saya memang challenging. Cuma apa yang boleh menyelamatkan korang dalam perjalanan yang keras ni, nombor satu, paling mustahak, always pilih dengan siapa kau nak bergaul. Okay, always kena pilih. Kedua, bergaul ni itu adalah dalam dunia reality. Tapi bila kita convert dia kepada online, apa yang kita consume setiap hari, Betul. apa yang kita consume setiap hari akan membentuk kita punya pola pemikiran, akan membentuk bagaimana kita menjalani hari-hari kita. So always kena pilih. Betul. Kegagalan seseorang untuk menapis sesuatu yang dia rasa tidak sesuai dan tidak memberi manfaat serta membawa banyak kejahanaman, maka dia akan membiarkan diri dia terus hanyut di dalam hidup yang semakin keras ni. Setuju lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, ramai macam tu cakap lah, dia tak pernah question. Okay, saya cerita saya punya kisah sikit lah tuan. Okay, saya bunyi pelik, tapi saya adalah orang yang sesat di dalam ilmu tuan. Sesat dalam ilmu. Okay, macam mana tu? Maksudnya okay, sesat di dalam terang. Betul. Sebab sesat di dalam gelap ni tuan, kita boleh cari. Betul. Sesat di dalam terang tuan bayangkan. So okay, sebab saya tuan, okay, saya orang yang bertuah. Sebab apa? Sebab saya masa saya belajar dulu, saya dapat good grades kan. Berapa grade? Cakap terus. Okay, saya dapat. Humble tak tahu asal ke? Tak. Okay, macam SPM, macam PMA saya dapat straight A, SPM dapat straight A. Straight A tu berapa? PMA 8A, SPN SPN? SPM SPN 9A, saya lupa 9A. Okay. Lepas tu saya punya matrik 3.8. Saya punya degree pun sama.
3.8. Betul. Okay. So kira Master? saya lupa apa-apa saya punya. Saya lupa tapi good grades lah. So sampailah saya lepas saya buat master tu, saya kerja jadi engineer. Saya rasa saya nak buat bisnes. Okay. Sebelum tu saya dah memang dah berminat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan cash flow, benda-benda yang berkaitan dengan bisnes lah. Okay. So sampailah satu masa saya buat tu, saya rasa macam ni sebenarnya, rasa thrill. Macam saya jadi engineer masa tu, saya dapat kalau kira untuk umur saya masa tu, dengan gaji tu kira selesa lah. Dengan tempat yang saya duduk masa tu, selesa lah. Tapi saya rasa tak happy kan. And then bila saya bangun pagi, tuan bayangkan saya bangun pagi, masak dulu untuk buat satu bisnes F&B, buat kedai tu. Saya ada partner dengan member saya jual. Saya masak pagi, bangun pagi apa semua. Saya rasa benda tu thrill. Saya seronok. Thrill tu apa? Maksudnya rasa bagi seronok. Seronok saya bagi rasa macam ni sebenarnya. Yang itu seronok, yang pergi kerja tak seronok? Rasa macam buat report, kena tunggu apa semua, nanti vendor datang apa semua. Benda tu rasa macam bukan macam ni. Sebab sebelum ni biasa saya buat research, saya plan. Maksudnya kalau dulu saya buat FYP 6 bulan, saya research ni saya nak buat laju lagi. Saya punya penulisan ni laju lagi. Saya punya vocab naik, improve lagi saya punya vocab dari sudut sains. Tapi bila saya masuk jadi engineer, semua tu dah lengkap. So apa kena buat ni adalah template report dia. Follow je lah. Maksudnya je. nothing challenge lah. Okay. So nothing challenge because kerja tu dia dah siap dah. Cuma kita nak execute je. Okay. Lepas tu bila saya buat tu, saya pulang ke Terengganu. Tiba-tiba saya punya bisnes tu ada masalah dengan orang sana. Biasa kita bisnes kena scam sikit lah. Kena scam sikit. Lepas tu saya buat kena ada bisnes. Saya ikut bapak saya ajar sikit-sikit apa semua, kena networking apa semua, buat kena scam tak. Situ saya rasa benda ni. Lepas saya tengok ada Azzy Walter. Sebenarnya saya dah follow lama. Lepas tu ada ruang macam mana nak dekat dengan Azzy Walter. So saya cari. Bila saya duduk kat sini, saya rasa ni sebenarnya. So sekarang tuan rasa happy lah? Saya rasa happy sekarang. Walaupun dulu saya dapat good grades, kata orang luar tengok, orang cakap kalau pulang kampung kan mesti rasa ni yang anak ni ada master ni. Bijak bijak Untuk orang bijak. Untuk orang yang macam gratification apa semua, seronok tapi saya tak rasa benda tu. So bila saya duduk kat sini, tuan bayangkan 10 tahun tuan. 10 tahun saya cari, rupanya ni. Inilah apa yang saya cari sebelum ni. Lebih kurang macam tu. Tuan tahu tak, walaupun apa yang kita buat ni akan mendapat tentangan daripada masyarakat majmuk, tetapi daripada satu dimensi yang lain, ada ramai manusia dia rasa this is me. Betul. This is what I'm looking for. Inilah aku. Thank you bro. Dia bukan thank you apa tau. Dia rasa dia lonely in this dark world. Dia rasa perasaan yang meluap-luap dalam diri dia tu untuk be a better person, untuk achieve something big dalam life tu. Bila environment dia banyak yang stagnant, dia rasa dia alone. Bila dia alone, dia tak berani nak express diri dia. Sebab tak semua orang ada a strong character yang mana dia tak peduli, dia boleh persetankan apa saja orang lain kiri kanan dia. Tapi kebanyakan orang, bila dia rasa dia nak cuba keluar, dia being pulled down. Mungkin pasangan dia, mungkin environment, mungkin mak ayah dia, mungkin orang kampung. So bila apa yang kita buat hari ni, ada ramai orang dia mula dapat satu spirit tuan. Faham tak? Spirit bahawa rupanya ada orang macam aku. Betul. Faham tak? So people like us, ada ramai tuan kat luar sana, tapi dia minority. Okay, sekarang ni kerja kita rangsang dia orang untuk dia jadi, kalau macam Goku tu super saya. Sekarang dia yang standardnya untuk jadi super saya. Okay, sebab tu kita kena keep on doing. Betul. Memang kadang-kadang tuan tengok all the haters punya komen apa semua, memang akan rasa ni. Tapi tuan, tidak ada perjuangan tanpa luka dan parut tuan. Setuju tuan. Sebenarnya kita sedang berjuang ni. Lelaki, kita memang ada kecenderungan, memang kita punya spirit tu always nak berperang. Okay, cuma zaman sekarang ni kita bukan lagi perang fizikal, tapi kita perang ideologi, perang membangunkan ekonomi, perang untuk menjadi a better version of our own self. Itu lah kita punya peperangan kita. Tapi kita always in a war. Lelaki lah. Setuju tuan.
Mungkin ramai lelaki sebelum ni dah lama tak keluar perang tau. Betul. Okay, so bila dia lepak sini, dia tengok konten Nazi Walter apa semua ni, dia kembali, this is the time. Okay, the war is coming, I'm ready. Yang tu lah. Sebab kita bukan nak cari semua orang yang tak, bukan general. Bukan. Kita sebab ada orang kadang cakap, bang, kalau semua orang kaya, siapa yang miskin? Bang, kalau semua orang buka bisnes, siapa akan beli? Kau kena tahu, itu takkan berlaku. Dan kau kena faham, kita bukan nak change the whole world. Kita just nak keluarkan golongan minority ni supaya keluar rangsang dia orang untuk jadi diri dia orang yang sebenar, dengan harapan bila dia orang ni fly, ramai orang dapat manfaat. Itu je. Betul. Even dalam perang pun ada yang jadi general, ada yang pandai manah, ada yang boleh berperang guna kuda apa semua kan. So dia ada role masa, ada yang medik. Ada even tuan, kalau kita tengok sejarah riwayat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Okay, cuba kita cari sirah nabawiyah yang memang sahih, yang datang daripada hadis yang sahih. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni, setiap sahabat tu lain role dia. Betul. Ada sahabat yang dia even ada kajian, ada sahabat ni dia bukanlah orang yang ahli dalam Quran. Okey, dia bukanlah ahli dalam hal ehwal hukum hakam agama. Faham tak? Tapi dia Islam. Cuma role dia lain. Role dia panglima perang, role dia pedagang, macam tu. Jadi apa kita boleh belajar ialah Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ni dengan setiap orang ada kesaktian yang tersendiri. Okey? Dan setiap orang ada kekurangan yang tersendiri. Jadi kelebihan dan kekurangan manusia ni sebenarnya menjadikan kita ni sebagai satu orang manusia saling melengkapi antara satu sama lain, bagi menjadikan kita ni boleh terus hidup di muka bumi ni secara harmoni. Ekosistem maksudnya kita. Yes, ekosistem. Itu. Cuma kadang-kadang bila ada budak-budak yang baru kaya, baru dapat duit entah mana-mana, tycoon bayar dia duit apa semua supaya dia boleh duduk depan ni, dia rasa bila dia tiba-tiba kaya, dia rasa orang lain semua teruk. Faham tak? Dia rasa semua orang salah cara hidup dia. Ini yang salah sebenarnya. Dia tak faham sebab apa dia orang masih muda, tiba-tiba kaya. Nanti dia belajar. Okay, dia tak tahu. Sebab sama macam contohlah, sebab tu saya punya prinsip, saya tak ajak semua orang jadi usahawan based on experience saya. Okay, saya yakin kena ada orang expert dalam setiap lapangan perkara. Cuma untuk jadi expert, dia mesti kena ada a good attitude. Itu rules alam. Katakanlah kau jadi atlet. Kalau atlet biasa dengan champion, dia punya attitude tak sama. Betul. Cara training dia tak sama, cara makan dia tak sama, cara rehat dia tak sama, cara deal dengan emotion, cara dia menguruskan hidup dia tak sama. Betul, setuju. Cara dia deal dengan emotion pun tak sama. Champion. Sama macam kalau orang tu dia ada career apa pun dalam hidup, untuk dia jadi top 1%, manager yang terbaik, okay, lagi apa jawatan PTD yang terbaik. So dia punya pembawaan di project manager yang terbaik, engineer yang handal. So dia punya attitude, work ethic dia mesti tak sama macam orang. Betul. Dia not an average guy. Dia always senyap sampai lunyai to the maximum. Itu konsep dia. Kita punya message senyap sampai lunyai ni nak bagi tahu orang bahawa ada ramai orang ada full potential. Setuju. Cuma ramai orang belum betul-betul. Betul. Cuma soalan dia, kau nak tunggu bila nak betul-betul? Sampai bila keadaan sekeliling akan always take control korang? This is the time untuk korang keluarkan siapa gadis kau yang sebenar. Setuju kan? Setuju. Sebab masa saya belajar dulu, ada profesor-profesor yang memang high achiever punya tuan. Sampai di material tu ada rambut nama dia. Tak ada tengah. Biasa tu memang standard lah. Memang tu memang standard. Banyak makan enzyme, banyak makan tu. Sacrifice asid amino tu. Sacrifice seorang profesor lah. Sampaikan dia punya material tu, dia ada material nama dia sendiri tuan. Oh, nama besi tu? Bukan besi, material. Maksudnya kalau besi iron tuan. So dia ada logam lain lagi. Material nama tu. Contoh nama dia? Saya lupa. Amir tak silap. Amritus Bahrom. Nama dia Prof Amir lah. Saya tak tahu nama dia apa.
apa dia pernah tunjuk material tu. Okay. So dia apa ni, walaupun dia lecturer, dia ada collab dengan masa nak buat empangan dulu. So dia maksudnya dia rasa bukan setakat sini je. Boleh lagi. Dia punya research tu boleh lagi. Boleh improve lagi. Kalau dulu dam boleh tahan ketahanan ni dengan besar ni, sekarang ni dam boleh kecil dengan ketahanan. Maksudnya ada dia punya improve. Tak, memang dari sudut manusia kena evolve tuan. Okey, simple lah. Kalau kita nak suruh semua orang, katakanlah kita nak bagi semua orang setuju dengan kita. Kita bagi tahu semua orang tak payah all out dalam hidup. Okey? So tuan, kita kena tahu realistik dengan hidup ni. Kenapa dunia ini menjadi moden? Kenapa banyak benda semakin canggih dalam dunia ni? Sebab manusia yang top 1% ni dia evolve. Faham tak? Dia always fikir macam mana nak solve problem lebih ramai manusia. So muncullah gig ekonomi. Betul? Kau tengok impak dia, berapa ramai orang boleh ada kerjaya hari ni. Betul, setuju. Kau bayangkan kalau manusia, terutamanya lelaki, disuruh selalu duduk rumah. So siapa yang nak membangunkan bangunan? Siapa yang nak membina sistem-sistem baru? Faham tak? Jadi kena pilih. Even kalau kita tengok even dalam education pun, kalau dulu nak sambung ke PhD tu mungkin tak ada dana apa semua. Sekarang ni ada ramai yang PhD holder, dia henyak masa nak bayar dia punya yuran apa semua, guna gig ekonomi. So memang ada banyak peluang Ya, banyak peluang. Saya ingat dulu mak saya cerita, dia tak ada peluang pun untuk belajar sebab dia punya datang pada keluarga yang miskin. Tak ada dana. So sampai ke satu zaman ada dana daripada kerajaan. Ada lagi sekarang ni boleh cari sendiri dana sebab ada gig ekonomi. Dan lagi satu tuan, sekarang ni ada dua jenis education. Informal dengan formal education. Dan informal education kita boleh akses tanpa ada modal pun. Betul. Kita boleh belajar bermodalkan wifi dekat mamak je. Betul. Tinggal lagi satu orang tu dia nak belajar ke tak. Kan? Sebenarnya bagi saya lah, zaman kecanggihan teknologi ni, sesiapa yang masih ada stagnant life, simple je, dia belum betul-betul explore je. Contoh, saya tak tahu pasal internet, belajar. Saya tak tahu pasal ni, belajar. Saya tak tahu pasal ni, always belajar. Sebab ramai orang dia ingat apa tau, kita didoktrin apa dalam minda kita tau, belajar ni sampai SPM, sampai habis degree je. Dah habis belajar, betul, habis. Setuju. Tapi bila kita dah hidup ni, okay, saya nak tanya korang, guys, kawan-kawan semua, kita sama-sama tanya diri kita. Saya tuan, setiap hari saya memang ada allocate masa berjam-jam lamanya untuk diri saya belajar. Something new, apa yang saya nak belajar, apa yang saya tengah buat. Saya always ada learning proses tu. Sampai sekarang saya terus belajar. Cuma saya tak faham macam mana satu orang yang dia tak ada achievement dalam hidup, dia tak ada progress, dia ada banyak masalah financial, dan dia stop learning. Okay, mungkin ada satu benchmark lah tuan. Okay, yang normalize kan siapa yang pergi ke universiti sahaja, orang yang educated. Macam tu mesti masuk. So, sebab tu kalau kita tengok ramai cakap dia jadi stigma masyarakat. Dia rasa macam hanya yang ada formal education sahaja yang educated. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok, okay bang, saya umur 19, saya nak kerja terus ke saya nak masuk belajar? Sebab kalau dia tak belajar, dia tak jadi part of orang yang educated. Sedangkan informal education pun tuan bayang informal education pun sekarang ni dah increase dia punya quality. Okay, kita tahu sebenarnya formal education ni apa yang berbeza dengan informal? Syllabus. Ada syllabus. Sekarang ni kita boleh access syllabus, lepas tu ada orang lulus. Betul. Malaysia Qualification Accreditation, MQA, ni lulus, ini lulus, ini lulus. Ada orang lulus kan. Tapi sekarang ni tuan, ada kos-kos gak yang kita boleh access secara percuma, and ada dia punya sifat tu. So supposedly even benda tu informal kita cari sendiri, tapi still ada rating dia. So still benda tu informal, macam hybrid lah antara informal dengan formal. So supposedly untuk mungkin adik-adik kat sini kan, umur 19, dia tak tahu, dia rasa yang kalau aku tak belajar nanti aku tak educated. Bukan. Kita dah habis belajar pun, saya dah ada master pun, saya still belajar dengan Tuan Azri. Saya still belajar macam mana nak uruskan, nak manage people apa semua, nak buat benda tu, sambung benda tu. Maksudnya always apa dia cakap, long life learning. Yes, long life learning. Okay, guys, apa pendapat korang tentang perbualan kita petang ni? 1 hingga 10
bintang berapa boleh dapat. Kita perlukan korang punya feedback guys. Okay, untuk kita membawa tajuk-tajuk yang lebih berat dan syarat. Mungkin kita boleh jemput guest-guest lagi mungkin kita boleh menjemput guest yang, tapi yang guest-guest ni dia kena yang dia, tapi saya teringin nak berbual dengan orang yang banyak tak setuju lah. Saya teringin guys. Saya maksudnya on the other side on the other side yang bukan macam saya. Saya sangat setuju. Kalau ada orang yang banyak tak setuju, nanti korang boleh usulkan kepada dia orang untuk kita sit down like a man, kita buat podcast. Tapi tak ada apa-apa kekerasan apa, just kita bincang. Itu yang paling maksudnya best. kalau orang yang dekat sini tengok, dia on the side, dia boleh pilih sebab okay tu dia aku. Mungkin kalau on our side, okay ni dia aku. Okay, so maksudnya benda tu healthy lah. Yeah. Okay. Sit down dengan Fatin tuan. Fatin mana pula? Korang ni main petik nama-nama yang, tapi ialah saya yang start benda ni. Saya yang start petik-petik nama Zubaidi, Bahrom apa semua. Jadi dia pun dah start petik. Roslan lama tak pakai tuan. So jadi macam tuan dengan okay, sekarang ni tuan ada master. Tuan tak rasa macam waste ke sana? Pandangan orang sekeliling, terutamanya orang yang daripada kampung, saudara mara, yang boleh tengok tuan bagi dia orang jadi benda. Maksudnya tak macam dia orang benda. Macam tak macam dia orang bayang tak benda tahu. Dok tahu benda kan tu lah. Ana migo dok tahu benda ni kan tu lah. Apa yang tuan rasa di dalam, macam mana tuan handle that kind of emotion? Saya punya unfair advantage, saya punya family lah betul. Saya punya family, mak saya kan, kita biasa orang kampung kan, biasa kalau anak-anak belajar jauh ni kan dia suka announce. Mak saya bukan jenis yang suka announce. So bila mak saya ni jenis tak suka cakap orang pun tak suka nak orang tu nak camek hari kita. So saya punya parents pun supportive. Maksudnya kadang-kadang dia call tanya, Along tengah busy ke, tengah kerja ke? Tengah busy sikit ni. Okey tak apa, Along Umi tak mau ganggu. Maksudnya parents saya memang sangat sportif lah. Maksudnya sebab mungkin daripada dulu. So itu tuannya advantage lah. Tapi benda bagi saya, benda ni pun through process kan. Sebab daripada dulu saya always show result tu. So let's say okay, tuan dah fit mind diorang. Betul. So okay, let's say sometimes the problem is bila ada satu orang dia ni dia selalu pilih dia nak dalam hidup lah. Bila something happen, dia bagi mak bapak dia, susahkan mak bapak dia. Betul. Dia bagi pening mak bapak. Sebab tu mak bapak dia bila dia nak buat decision, mak bapak dia selalu against. Risau sebenarnya risau tuan. Risau dia against lah. Sebab dia sebenarnya kau ni dah itu aja bla 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 macam tu kan. Jadi kita kena fit mind dia bahawa we are strong enough to handle apa ni world ni kan. Sebab saya ingat dulu masa saya belajar, orang lain pulang, mak saya tahu, tiba-tiba tengok saya pulang ada sampai lah. Lepas tu sama kat masa saya nak kena pergi Sarawak dulu, saya kata abang saya tak apa, saya boleh pergi sendiri. Maksudnya benda-benda tu daripada dulu lah. Okay, dari segi penerimaan teman wanita tuan, macam mana dengan tuan punya ialah kejaya, tak ada payslip, tak ada sok-sok, tak ada sok-on, tak ada jaminan masa depan. Penerimaan macam teman wanita tuan macam mana? Okay, berkenaan dengan benda tu kan. Tak apa, tegak je. Okay, bagi saya benda ni untuk life sekarang mungkin sebab kita boleh cakap kita ni macam melawan arus lah. Mungkin kalau saya duduk 20 tahun lepas tak macam ni, agak susah untuk saya jumpa yang sekufu senang cerita. Sebabnya okay, macam ni tuan, macam tuan cerita tadi, kita sebenarnya orang cakap work life balance. Saya punya life tu adalah saya punya dream. Orang cakap okay, engkau ni spend lah masa untuk diri engkau sikit kan, kerja sampai lewat malam apa semua kan. Tapi saya punya dream tu saya punya life kan. Maksudnya saya buat sampai malam tu sebenarnya saya buat untuk diri saya. So tapi tak ramai orang boleh terima yang benda-benda macam ni yang boleh terjadinya pertelingkahan tuan. Tak, okey, sekarang ni tuan menggunakan soalan saya untuk tuan pusing jauh ni. Jadi macam mana penerimaan teman wanita tu? Tak, so tuan aware tak life yang tuan lalui ni akan penuh mena dan tribulasi. Boleh tidur kat atas, boleh tidur kat bawah, boleh mungkin tak jadi. Saya punya konsep macam ni, konsep
kalau benda tu tak okey lah maksudnya okey kita lalui dulu, kita lalui, and then bila kalau benda tu okey, engkau punya prinsip lain, aku punya lain tak. Okay, sekarang memang betul tuan boleh cakap sebab tuan masih bujang. Okey. Apa yang saya tengok, ketika bujang macam ni, berdentam-dentum cakap. Betul, saya setuju tuan. Bila dia dah kahwin je, lain. Sebab tu bagi saya, sebab tu kebiasaannya tuan, So, sebab apa? Sebab wanita tu dia take control the man. Betul. Betul. Dia sebenarnya tuan, okey, ni mungkin dekat depan tuan dia tak nampak kan. Mungkin tuan pun tak nampak saya kan. Bagi saya, kalau masa kita nak kenal tu, kita dah start bagi ikan, kita tak bagi joran, dia akan selalu minta ikan. Maksudnya busy, tak apa lah, nanti ni lah, boleh tolerate lah maksudnya. It's okay untuk tolerate, tapi bukan relates dengan kita punya dream lah. Maksudnya kalau kita punya dream, no is no lah. Itu dia episod kita yang terakhir. Kita akan bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Kalau korang rasa dapat banyak manfaat dalam podcast ni guys, jangan lupa klik butang subscribe, tekan loceng, sos top up, dan ajak kawan-kawan korang, Pak Lang dan sebagainya, supaya ramai-ramai kita dapat membuka kepala otak kita ke arah yang lebih isbah. Aziz Walter, what up?